Okey, sekarang kita masuk pada proses strategic planning. Okey, yang ini strategic planning tools. Okey, tuan-tuan dan puan, sebelum saya nak berkongsi ni, saya rasa some of the tools ni tuan-tuan dan puan, datuk-datuk dah biasa, dah pernah dengar, dah biasa guna dan sebagainya. Kenapa saya nak kongsi kat sini? Sebab saya nak mengatakan bahawa bila kita buat apa-apa analisa, kita kena ada tools yang kita gunakan. Dan tools ni dia mengikut kesesuaian dan mengikut apa isu ataupun apa permasalahan yang kita sedang lakukan masa itulah. Jadi saya suka kongsi yang paling basic. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita engage consultant, consultant ni consultant luar lah, bukan UKM pakar runding, bukanlah. Kita ambil daripada luar, kita ambil bayar mahal macam McKinsey, macam apa semua tu, BCG, Ethically semua tu. Dia datang dengan tools sebenarnya. Tapi di sebalik tu, sebab saya pernah bersembang dengan kawan-kawan saya yang consultant ni, dia bukan saja dia ada tools. Tools ni penting dia akan guna pakai, dia akan tengok sesuaian, dia test dulu macam mana. Tapi yang paling penting juga tuan-tuan dan puan, mereka ada thought process. Lepas tu strategic thinking dia penting. Dia tak tengok daripada satu sudut, dia akan dia tak puas hati. Tengok satunya dia akan tengok yang lain juga. Itu kelebihan consultant ni lah. Sebab tu bayar mahal kot, tak tahulah, wallahualam. Alright. Ini cycle dalam strategic planning. Saya ambil dari textbook ni. Yang paling penting sekali tuan-tuan dan puan, bila kita buat strategic planning, kita kena faham trend semasa ataupun emerging trend. Contoh, saya ambil tahun lepas je, baru lagi saya buat untuk MTDC, untuk Tentra Academy, Tentra dia, Technopreneur Training Academy di bawah MTDC. Kan sekarang ni banyak, masa itulah disruptif yang company yang baru-baru ni lah. Contoh macam Grab dan sebagainya. Grab, taxi tak ada, dia ada di pintu sendiri. Jadi bila kita tengok what are the emerging trends. Jadi masa tu tengah tengok daripada segi untuk startup company dia, supaya dia orang boleh compete. Jadi dia akan tengok apa trend semasa, apa trend yang akan datang, apa trend yang contoh dalam keadaan pandemik sekarang ni. Selepas ini apa trend? Apa the new normal, the so called new normal? Katalah kita dalam travel industry, saya baru baca malam tadi. Travel industry dia ada buat 4 senario. Tadi ada yang bertanya tentang senario planning. Dia buat 4 senario. Dia kata what if? Dia kata dia semua what if. Kalau senario jadi macam ni, jadi macam mana tengok pula environment, tengok daripada pelbagai faktor lah. Lepas tu, yang ni nombor 2 ni tuan-tuan dan puan mesti familiar je lah. We have to assess the strength, weakness, opportunity, threat, SWOT lah. Dari mana kita dapat input ni tuan-tuan dan puan? Daripada leadership, daripada kita punya top management, kita dapat input, dia ada pandangan dia, kita ambil. Sebab tu saya kata kita kena bersama. Tapi jangan lupa satu lagi input paling penting daripada workforce, daripada kita punya tenaga kerja kita, daripada rakan-rakan kita, tak kira lah apa level sekalipun. Sebab itu kita jangan deny ataupun jangan neglect yang bawah-bawah ni, walaupun dia bukan kumpulan PNP, dia hanyalah kita kena bagi juga, kita kena bagi peluang untuk mereka bersuara. Kadang-kadang ada input yang sangat bernas daripada mereka. Dan paling penting tuan-tuan dan puan, bila kita buat assessment ni dalam strategic planning ni, di peringkat awal ni, jangan lupa stakeholders. Stakeholder kita siapa? Pembangkang taruh, pihak berkepentingan. Dalam organisasi seperti UKM, ada satu stakeholder yang paling penting juga yang kita memang saya yakin tuan-tuan dan puan tak pernah lupa lah mereka ni, alumni. Alumni itu sangat penting. Baik untuk tujuan penjanaan tuan-tuan dan puan ke, baik untuk tujuan wakaf ke dan sebagainya, alumni ni dia memainkan peranan. Kami gunakan alumni untuk turut serta dalam program kepimpinan kami. Baik yang dah bersara dan sebagainya, kita gunakan the strength of our alumni. Sebab tu stakeholders, of course lah stakeholder ni macam kami paling penting GPA lah. Sebab grant kami pun melalui GPA. Jadi kita akan tengok pandangan-pandangan mereka apa dia punya ni. Jadi kita inilah daripada antaranya lah leadership, top management kita, workforce, daripada pelbagai lapis. Jangan kita neglect yang bawah-bawah tu.
Mungkin dia tak ada kata apa tak. Tapi mungkin ada pandangan dia. Kadang-kadang dia boleh cakap macam mana kita nak save duit. Pun kadang-kadang daripada yang bawah-bawah ni pun boleh bagi cadangan yang baik juga. Macam mana kita buat penjimatan dan sebagainya. Contoh macam UKM ni, kos untuk penyelenggaraan amatlah tinggi sekali kan. Mungkin kita boleh dapatkan pandangan-pandangan macam ni lah daripada mereka. Okey, lepas tu kita kena validate kan pandangan-pandangan semua ni untuk nak come up with vision and mission. Yang 30,000 kaki ni lah. Lepas tu selalunya develop goal, strategies, action. Selalunya itu kita serahkan lah. Tapi kita kena ada bagi input kita. Kita dah bagi input kita. Lepas tu dia akan pergi ke 5. Tapi yang paling penting tuan-tuan dan puan yang selalu orang terlepas pandang adalah ni. Nombor 6. Dia kadang-kadang dia tak review. Dia lupa nak assess balik plan yang kita dah buat tu. So tu saya kata kadang-kadang 5 tahun siap, cantik, dah dibukukan, kongsi dengan semua orang, betul lupa. Ataupun 3 tahun lah kita ada, 3 tahun lupa. Sebab tu saya rasa dalam keadaan sekarang, adalah contohlah ni pandangan saya mohon maaf dulu Plan strategi UKM buat 2019 sebelum pandemik, sebelum COVID-19. Saya yakin dan percaya ada kenapa kita tak, saya rasa bukan ni, saya rasa mesti you all dah buat pun mesti ada yang dah review dah, mesti ada yang dah supaya nak adjust balik plan tu. So benda tu ongoing kan, nak capai sampai 2021. Kadang-kadang target katalah penjanaan lah contohnya mungkin tak capai target. Apa kita nak buat? Sebab tu saya selalu ingatkan masa saya pernah terlibat dengan company sebelum ni lah. Dia kata jangan lupa review sebab tu kita ada mid-term review jangan lupa kita review, jangan lupa kalau nak kita adjust. Sebab bila dah masuk dalam kita punya strategy plan tu, siapa kata benda tu tak boleh nak adjust? Tak ada memang boleh adjust. Saya yakin percaya pusat strategi di UKM ni mesti sekarang tengah buat adjustment dan sebagainya lah. Setiap teras tu, setiap 18 strategi tu dan untuk setiap action plan masing-masing lah insyaAllah. Tapi jangan lupa tuan-tuan dan puan review, assess dan juga adjust kita punya plan sepanjang masa Of course lah, boleh cantik setengah mid-term lah Kalau 3 tahun, setahun setengah kita review. Tahun ni lah kita buat 2019, 2021, 2020 ni kita review itu cycle dia lah. Okay, baik. Ini saya nak kongsikan tuan-tuan. Ini secara rough lah yang bila tengah tahun, bulan Jun tahun ni kami telah diarahkan oleh lembaga pemegang amanah organisasi saya untuk review balik kita punya strategic direction. Dia bukan new lah, tapi dia macam tadi lah, assess dan adjust balik. Jadi ini step-step yang kami buat. Step pertama, kita buat engagement dengan stakeholders. Siapa dia? JPA, alumni, kita punya partisipan yang pernah hadiri, kami punya yang pernah terlibat, seorang profesor pada UKM kami panggil sebab dia pernah buat program dengan kami, buat research dengan kami sebelum ni. Kita libatkan, kita buat secara hybrid, secara online dan juga ada buat workshop. Nak dapatkan apa dia punya pandangan tentang sekarang ni dan kita nak ke post pandemic punya ni lah. Lepas tu kita tengok national plan kita tengok dasar wawasan bersama, kita tengok pula intipati daripada rancangan Malaysia ke-12 walaupun masa tu tak final lagi. Lepas tu kami internally kita buat ideation. Future direction kita macam mana? Lepas tu bila kita dapat sikit idea ni, baru ni kita buat online syndication. Stakeholder kita buat dengan JPA, boleh kami buat dengan Tan Sri Khairul Adib, KPPA, kita buat dengan Tan Sri Wan Zul, board member kita buat macam tu. Kita tanya dia apa pandangan dia, pendapat dia. Dah dapat daripada input ni, kita share pula cadangan kita dan sebagainya. Kemudian kita adjust lagi dalam masa yang sama, tapi yang environmental scanning ni boleh buat serentak sebenarnya. Kita tengok yang ni saya kata menganalisa ni, kita buat scanning. Kemudian kita tak scan tu saja, kita tengok pula kekuatan kelemahan kita pula, apa opportunity kita dan kita akan gunakan tadi saya kata McKinsey 7S tu. Ada tak structure yang nak diubah? Ada tak dari segi staffing, skill yang kurang dan sebagainya untuk nak menghadapi tahun 2021 dan seterusnya. Betul kita pelbagai lah, kita letak capacity, capability tu semua tu dia punya ni je lah. Dan juga kita letak juga branding. Macam mana kita nak brand RSOG ni, company saya sekarang ni lah dalam masa. Jadi ni kita punya fasa-fasa lah.
dia boleh serentak sebenarnya. Dia bukan, dia 1 dan 2 ni kita sebab masa tu masa tak banyak, kita buat serentak. Tapi nak bagi nampak cantik ni, saya gunalah fasa 1, fasa 2. Okey, insyaAllah dalam proses bulan November ni dah detail. Sekarang ni di tangan CEO kami. Dia tengah review, tengah tengok, tengah apa. InsyaAllah 8 hari bulan Disember ni kita akan bawa ke board. Mudah-mudahan dapat approval lah ataupun dapat pandangan untuk mungkin nak disesuaikan, nak diubah-ubah sikit lah. Jadi kalau kita buat macam ni tuan-tuan dan puan, dia ada fasa-fasa, dia ada engagement dia ada kita punya internally, kita saja. Dia kata kita saja tuan-tuan dan puan, bukan satu unit saja. Kadang-kadang kita nak buat untuk contoh, kita nak buat untuk SUKM. Apa salahnya kita minta pandangan daripada luar SUKM, sesama UKM juga tapi luar SUKM yang mungkin dia biasa dengan dia punya ni, kita panggil daripada UKM Holding, tak tahulah apa-apa yang berkaitan bagi pandangan. Macam itulah, saya tak arif sangatlah, tuan-tuan lebih arif lagi. Jadi betul maksud saya. Jadi dalam kita nak buat kita punya ni pun ada juga yang kita akan gunakan tools yang sama juga. Kita akan gunakan SWOT balik. Padahal SWOT dah buat dah dulu. Kita tengok balik bukan nak apa ni lah, bukan nak paralyze our ni, tapi kita review balik. Ada tak yang dulu mungkin kita terlepas pandang dan sebagainya. Okey. Dia subjek ni dia dah mungkin dah masuk dry sikit lah. Okey. Sebab tu kalau dalam bengkel kita spend beberapa jam untuk kita gunakan untuk tool dan sebagainya, tuan-tuan dan perempuan boleh berkongsi. Sebab setengah tu dah pernah buat, dia ada pengalaman sebagainya. Okey, jom kita tengok. Dia kadang-kadang pakai perkataan model, kadang-kadang konsep, kadang framework dan sebagainya. Tapi tools ni common lah tuan-tuan dan perempuan. Okey, ini paling common. Kalau tuan-tuan tak nampak belah kanan tu threat. Strength, weakness, opportunity, threat. Strength, weakness, internal factor. Opportunities, threat, external factor. Tuan-tuan perempuan pun dah, mungkin ada yang dah tahu. Okey. Tapi baik tu kalau kita buat review, kita tengok balik. Especially kita punya weakness, especially kita punya opportunities. Kadang-kadang kita terlepas pandang. Kita rasa selama ni, kenapa kita jangan fokus banyak pada kalau kita review lah. Jangan kita terlalu banyak pada strength kita je. Takut kita short sendiri. Tengok weakness kita. Lepas tu kalau orang ini dia akan tengok pada kelemahan kita, apa kita nak improve lagi. Dan saya yakin dan percaya contoh opportunity kalau dalam UKM sendiri, kalau untuk dapatkan bisnes untuk yang profit center lah, apa yang untapped or undeserved market yang ada lagi. Memang kadang-kadang kita tak boleh nak fikir seorang tu. Kita kena bersama-sama dapatkan stakeholder juga punya pandangan. Kadang-kadang mereka ada pandangan-pandangan yang juga. Sebab tu kita kena tengok apa trend, emerging trend, kita boleh nampak daripada opportunity tu tuan-tuan dan puan-puan. Dalam masa yang sama, jangan lupa threat. Jangan lupa daripada sudut ada new competition tak. Contohlah saya baca untuk program ni, saya baca satu research dia buat untuk business school di bawah IPTA di Malaysia. Berapa banyak ada, semua ada. Putra Business School, UKM ada, UM ada, semua ada lah. UM ada. Siap UM nak pindahkan dia punya one faculty ke apa ke KL lepas ni sebab competition. Jadi itu threat. Jadi macam mana tuan-tuan dan puan nak ni. Jadi sebab tu kita kena, dia tak perlu buat selalu. Itu yang kata analysis paralysis tu. Janganlah buat selalu SWOT ni. Tapi masa ke semasa tuan-tuan dan puan, contoh bila kita buat midterm review, tengok balik. Mungkin sebelum ni kita tak masuk dalam opportunity tu dari segi teknologi contohnya. Dulu tak banyak sangat online ni. Mungkin kita boleh gunakan sebab sekarang ni one of the opportunities yang this online punya ni lah. Kita tengoklah. Dan sebab tu kita review ni, kita guna balik. Jadi tuan-tuan puan, SWOT ni memang common lah, selalu sangat. Mana-mana kalau yang buat MBA ke buat masters tu, memang kena guna buat SWOT tu lah. Kalau buat strategic management. Okey, saya ambil contoh ni, saya ambil pada internet je tuan-tuan puan. Macam saya kata tadi, strength, weakness, dia guna, iaitu adalah internal factor. Kita tengok. Ini saya rasa post Malaysia yang lama punya ni, yang bukan yang baru sangat lah. Dia ada weakness dia, dia ada dia punya contoh. Saya suka tengok weakness dulu. Dia ada marketing customer support dululah, dia ada weakness dia. Dia ada e-payment dia ada brand reputation yang betul pun. Orang selalu komplain tentang dia punya ni. Apa threat dia, counter service dia dulu bukan irrelevant, dia macam
counter service tu kadang-kadang tak berapa efektif dan sebagainya. Dia ada masa tu saingan daripada ni competition, ada international competitor, tapi dalam masa sama dia ada opportunity. Dia ada opportunity yang dia boleh ni tap. Okey, baik tuan-tuan dan puan. Bila kita ada SW, OT, macam mana kita nak buat next? Ini apa yang Post Malaysia buat lah. Kita tengok kita opportunity dengan strength. Dia ada dedicated workers, dia ada macam-macam. Lepas tu dia ada market creation. Dia masa ni saya rasa kan Post Laju dia sedang berkembang. Lepas tu dia akan buat dia improve dia punya Post Laju dan sebagainya. Dalam masa sama dia ada weakness. Jadi maksudnya tuan-tuan dan puan kita matchkan strength, opportunity, apa dia? Weakness, opportunity, apa dia? Threat, strength, apa dia? Threat dengan weakness, apa dia? Sebab tu tuan-tuan dan puan tengok threat dengan weakness selalunya banyak. Ni weakness kita, internally kita ada weakness, tapi threat kita besar. Jadi apa kita nak buat? Jadi selalunya yang part yang bawah ni, yang bila kita combinekan weakness dengan threat ni, dia banyak dia punya tu. Sebab inilah antara yang dikatakan nanti jadi part of the strategy untuk kita nak mengemaskan lagi kita punya business, memperkukuhkan lagi. So jangan tengok, okay kita buat strength, buat weakness, buat opportunity, buat threat. Tak cukup Itu maksud saya kat sini tuan-tuan dan puan. Bila dah ada strength, ada opportunity, okay jom apa kita nak optimize, apa kita nak take advantage of this. Tapi kita ada weakness. Tapi kita ada opportunity. Weakness kita adalah contoh kita tak ada skill yang tertentu. So opportunity kita besar. So apa kita nak buat? So kita nak upskill, reskill dan sebagainya lah. Ni HR lah Okay, baik. Kita tengok PESTEL pula. Biasa orang buat PEST Sekarang ni dah ada E, environment, ada L, legal. Tak kisahlah kita tengok. Ini apa dia? Ini tuan-tuan dan puan yang tadi kalau kita kata global environment, kita tengok emerging trend dan sebagainya luar tadi kan. Kita guna PESTEL ni Saya yakin macam tuan-tuan pun dah familiar sebab tu bila business dia akan tengok PESTEL ni ataupun PEST ni pun sangat-sangat penting. Nak tengok faktor tu kalau dia nak melabur dalam sesebuah negara, dia akan tengok semua faktor ni. Dan kita pula tak perlulah secara detail tapi kita tahu dah. Tengok segi ekonomi, tengok dari segi kestabilan politik, kalau P, E ekonomi. Tengok sosial kita apa daripada growth rate, population dan sebagainya. Banyak kita tengok. Saya suka sekarang sebab kebanyakan company dia fokus pada T, ke teknologi. Apa yang boleh membantu, technological change yang boleh membantu dalam industri kita ni, terutamanya dalam pembelajaran, dalam pendidikan sebagainya. Environment mungkin tidak sangatlah. Saya tak pasti. Legal tak apalah, akta kita memang semua dah kukuh lah. Jadi kita ada mungkin daripada 6 perkara ni, tak mana kita boleh berikan tumpuan yang lebih. Tapi sebagai seorang strategic thinker, kita ni saya katakan broad perspektif. Kita tengok daripada pelbagai bidang ni ada antaranya. Bukan saja mengkaji kita punya kelebihan, kekurangan kita, kelemahan kita, tengok opportunity, tengok ancaman, tengok juga yang lain-lain juga. Ni antaranya lah kalau ikutkan buku ni lagi banyak lah kalau buat marketing strategi boleh tanya Tuan Haji Samsul Amri lah. Lagi banyak lah diguna pakai tool dan sebagainya lah. Okay, baik. Saya ulang lagi sekali tuan-tuan dan puan, kenapa kita guna ni supaya kita ni nak mengupas, nak mendalami, nak memahami dari pelbagai sudut, pelbagai perspektif. Jangan hanya satu. Katakanlah saya ni orang IT, janganlah kita sibuk tentang T sahaja. Kita kena tahu juga apa berlaku dekat E, apa berlaku dekat L, apa berlaku dekat P. P ni tak payahlah, P ni kat Malaysia semua orang hari-hari tahu kalau segi nak cerita pasal ni. Tapi kena tahu jugalah, kena tahu juga perubahan Presiden Amerika, apa impact dia. Mungkin tak adalah secara direct pada kita, tapi mungkin kita akan kajilah, berminat untuk tahu dan sebagainya lah. Kalau orang yang bukan T pula, bukan teknologi, janganlah kita kata alah ni bukan kerja saya lah.
kita tahu jugalah apa yang trend, apa yang lepas ni dengan IR 4.0-nya dan sebagainya. Kita tahu jugalah kena ada knowledge jugalah ya. Itu maksudnya tuan-tuan dan puan apa yang saya nak kongsikan ni. Okey, jom tengok pastel analysis untuk post measure juga. Ya. Politically, dia orang tak kisah sebab dia tahu sebab dia ni dulu backed by the government. Sekarang ni post measure di bawah apa nama? Sam Mohtar. Oh, lupa lah saya. Tapi still stable jugalah. Dia apa? DRB. DRB, terima kasih tuan. DRB betul. Daripada segi ekonomi, post measure dia tengok macam mana dia punya apa? Contoh saya point yang paling saya suka adalah increasing cost setiap masa cost meningkat. Teknologi dia akan menggunakan automated machine. Ni lama sikit lah, a bit outdated sikit lah. Ini sebagai contoh saya lah, saya ambil kat sini. Social, bagaimana higher consumption of postal, sebenarnya lebih courier services sekarang ni dan bukan postal sangatlah. Environmental, carbon footprint, sebab dulu banyak pakai surat ke macam mana dan sebagainya. Legal, dia ada akta pos dan sebagainya yang cover dia orang. Jadi kita tengok daripada pelbagai sudut, pelbagai perkara lah, pelbagai faktor tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Itu maksud dia lah. Sorry kalau benda ni outdated, tapi saya cuma nak kongsikan bagaimana nak meletakkan kalau contoh untuk post measure ni lah. Okey, ni saya patah balik pada yang tadi tuan-tuan dan puan-puan ingat. Kita boleh guna ini juga tuan-tuan dan puan. Katalah kita sekarang ni dari segi yang structure, strategi, sistem, dia adalah dipanggil hard element, the hard S element, the hard element. The soft element dipanggil the soft element ada 4 shared values, tuan-tuan perempuan ada staff, style, skill. Okey. Tapi katakanlah kita buka aja plan strategik, strategi ada, semua ada cantik, shared value ada, kami KAMII, okey cantik, tapi itu tak cukup. Kita kena ni plan strategik strategic planning kita kena go deeper sikit, turun bawah sikit. Dia ada soalan-soalan yang kita akan tanyakan juga. Contoh, kita ambil yang kalau the hard element, kita ambil sistem lah, kita ambil teknologi. Kita tengok apa yang dah ada sekarang ni. Dah okey ke tak? Macam mana dia boleh manage? Ada buat audit tak sistem semua contoh? Jadi kita akan tengoklah, bila kata sistem ni bukan saja IT sistem sistem ada juga proses dan prosedur setengah-setengah tu dimasukkan di bawah sistem kita akan tengok structure sekarang okey tak? Jangan tengok structure besar tu tuan-tuan dan puan. Tengok yang kat kita punya sendiri ni. Kita punya strategic business unit. Okey tak? Banyak layer sangat tak? Terlalu birokratik sangat tak? Bukan birokratik terlalu dia panggil? Dia punya tu Jadi tuan-tuan kita kena banyak bertanya. So tadi soalan-soalan tadi kita tengok share value. Kita ada tadi, tapi culture kita macam mana? Adakah culture kita ni lain pusat, lain fakulti lain, lain tempat lain, ataukah dah ada ke arah yang sama dan sebagainya? Dia susahlah kalau kita ni company yang besar ataupun organisasi yang besar. Staff macam mana staff? Ini soft element Style pula lebih kepada bukan saja top management style, tapi dia tengok dari segi team spirit, teamwork macam mana antara department, dalam department dan juga skill. Skill penting sebab tadi kan bakat antaranya lah bagaimana kita nak lakukan. Kalau ada skill gap, apa kita nak buat dan sebagainya. Sebab tu soalan-soalan ni bila konsultan macam McKinsey masuk, dia perkenalkan 7S ni, dia dah ada dah. Jadi kita boleh gunakan sama ada SWOT, banyak lagi lah kalau dalam buku, buka buku teks macam-macam, macam model macam-macam ni akan guna pakai. Okey, baik. Time check 10.33 okay, sikit lagi lah kot. Jadi kalau ada soalan boleh ni Ini bukan saya kata yang terbaik ataupun cuma ini yang saya nak kongsikan ni antara tool, antara kadang panggil model, antara konsep yang ada lah. Okey, cuma kita ni saya kata tadi lah, saya ulang lagi sekali, kita kena banyak bertanya, kita kena banyak mengupas, kita kena jangan ambil face value, jangan tengok daripada satu sudut saja. Kita kena mengkaji sikit, mencari lebih, orang kata lebih dia punya
luas dia punya ni lah, perspektif kita.